Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Liana akan menerangkan novel tingkatan 2, novel Jalan ke Puncak, karya Juri Durabi bagi edisi Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Mari kita mulakan dengan pengenalan bersama watak dalam cerita ini. Watak dan perwatakan. Watak utama dalam novel ini ialah Laiman. Laiman merupakan anak kepada Pak Kiasim. Dia mempunyai abang yang bernama Ma'il dan adik yang bernama Jariah. Dia berkebun tembikai, berniaga kuih, pisang dan kelapa, menjalani latihan praktikal di syarikat Shell di Sarawak dan mengusahakan projek penternakan ikan air tawar dan penternakan madu. Ayahnya ialah Pak Kiasim yang merupakan watak sampingan dalam novel ini. Bapa Laiman ini tidak bersetuju apabila Laiman mengatakan bahawa dia mahu memulakan projek ternakan ikan air tawar. Namun di akhirnya, Pak Kiasim berbangga atas kejayaan Laiman. Pak Sahuk pula memiliki tanah dekat dengan tanah paya. Dia bertani dan dia seorang yang keras hati. Milan pula ialah sepupu kepada Laiman, baik hati, mempunyai semangat setia kawan yang tinggi. Sonia pula merupakan kawan baik Laiman semasa di Sarawak. Seorang gadis berketurunan Melanau dan dia belajar di UKM sama seperti Laiman dan dia bersemangat kental. UKM di sini bermaksud Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, seterusnya Sukri, dia bekerja di sebuah syarikat minyak di Sarawak, rapat dengan Laiman, tidak percaya bahawa Laiman membakar tangki minyak dan dia membela Laiman, dan juga Muluk ialah kuat cemburu dan seorang yang busuk hati. Baik, ini pengenalan watak. Jadi mari kita mulakan dengan sinopsis cerita novel Jalan ke Puncak. Sinopsis novel Jalan ke Puncak. Laiman, pemuda dari Sabah, menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan. Dia dihantar ke syarikat Shell di Sarawak untuk menjalani latihan. Dia memang berkeupayaan untuk maju dalam bidang yang dipelajarinya. Namun, dalam latihan, Laiman bekerja sungguh-sungguh tetapi impiannya lain daripada itu. Di tempat latihan itu, Laiman akrab bermaksud rapat, dengan gadis yang bernama Sonia yang juga masih belajar. Hal ini menimbulkan rasa cemburu kawannya yang bernama Muluk. Sonia merasakan ada sesuatu yang tidak kena antara Laiman dan Muluk, tetapi dia menyembunyikannya. Sonia pernah tersilap menyebut nama Muluk. Apabila ditanya oleh Laiman, Sonia tidak mahu bercerita apa-apa tentang Muluk. Ketika Laiman tiada di tempat kerja kerana pergi ke Kuching, Sarawak, tangki minyak tersebut telah pun terbakar. Ada yang berkata kononnya Laiman yang merancang pembakaran tangki minyak itu sebelum dia ke Kuching, Sarawak. Pengurus syarikat sendiri pun mengesyaki Laiman. Walau bagaimanapun, setelah mendapat keterangan daripada Laiman, pengurus syarikat percaya bahawa Laiman tidak bersalah. Setelah tamat belajar, Laiman balik ke kampungnya. Bagi Laiman, ijazah yang diperolehnya bukanlah tiket untuk dia mencari pekerjaan bergaji tetap. Dia memikirkan projek yang sentiasa ada dalam fikirannya sejak dahulu. Apabila mendapat tawaran untuk bekerja di Jabatan Pertanian, Laiman menolaknya. Tindakan Laiman itu menimbulkan rasa hairan dalam hati sepupunya Milan. Hal tersebut menimbulkan kemarahan ayah Laiman, Pak Kiasim. Pak Kiasim yakin bahawa bekerja makan gaji adalah yang terbaik bagi lulusan universiti. Fikiran Laiman ketika itu tertumpu pada projek ternakan lebah madu dan ternakan ikan air tawar. Dia merancang untuk membuat projek ternakan ikan air tawar di tanah paya bersebelahan tanah Pak Sahuk. Ternakan lebah madu tidak menjadi masalah bagi Laiman kerana projek tersebut tidak memerlukan kawasan yang luas. Di samping itu, dia menanam tembikai juga. Kemarahan Pak Kiasim menjadi-jadi apabila dilihatnya Laiman tidak beroleh apa-apa kemajuan. Namun begitu, Laiman tetap dengan pendiriannya. Dia berpakat dengan Milan untuk terus bergerak maju.
Pada mulanya, Milan juga kurang bersemangat. Milan menjadi yakin dan bersemangat apabila melihat Laiman tidak pernah berputus asa. Mereka bersama-sama meminta izin Pak Sahok untuk melaksanakan projek di sebelah tanah Pak Sahok. Tetapi, Pak Sahok tidak mengizinkannya. Laiman tahu bahawa Pak Sahok bukan pemilik tanah yang dicita-citakannya itu. Namun begitu, dia tidak mahu bermusuh dengan Pak Sahok. Milan makin bersemangat seperti Laiman. Tanaman tembikai ada kemajuan. Laiman masih memikirkan projek lain iaitu kebun limau dan kelapa. Milan pula bimbang kerana fikiran Laiman terlalu bercabang-cabang. Tetapi Laiman yakin dengan caranya. Menurutnya, kerjanya yang banyak akan dibantu oleh budak-budak yang gagal dalam persekolahan. Hal tersebut tentu akan menyenangkan hati ibu bapa budak-budak itu. Maksud dekat sini, Laiman berhajat bahawa dengan kemajuan dalam bidang pertanian ini akan membantu mereka yang lemah ataupun gagal dalam pembelajaran dan akan dapat membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang gagal dalam pembelajaran tadi itu. Sungguh besar sebenarnya cita-cita Laiman ini. Baik, kita tengok yang seterusnya. Setelah masa berlalu agak lama, Pak Kiasim dapat menerima usaha Laiman. Dia telah melihat kejayaan Laiman dalam bidang penanaman tembikai. Pak Sahok masih enggan mengizinkan Laiman menggunakan tanah paya di sebelah tanahnya untuk membuat ternakan ikan air tawar. Hasil perundingan dengan Pak Kiasim, Pak Sahok akhirnya bersetuju. Laiman memulakan projek ikan air tawarnya. Paya itu diperdalam menggunakan jentera penggorek. Setelah segala-galanya elok, Laiman menambah bidang tanahnya lagi. Sebahagian daripada tempat itu digunakan oleh Laiman untuk ternakan ikan air tawar, manakala sebahagian lagi untuk ternakan udang harimau. Laiman menyerahkan urusan kebun tembikai itu kepada ayahnya pula kerana dia menguruskan bahagian ikan air tawar ini. Masalah dalam perusahaan merupakan perkara biasa. Masalah yang menimpa Laiman ialah dua orang anak muda yang dilatihnya yang bekerja dengannya iaitu Kedik dan Muali meninggalkannya, tidak mahu lagi bekerja dengan dia kerana ingin membuka perusahaan sendiri. Laiman tidak kecewa kerana sekurang-kurangnya dia telah berjaya melatih orang lain bekerja. Kejayaan Laiman makin cemerlang apabila Jabatan Pertanian berjanji untuk membantunya memperbesar perusahaan ternakan ikan air tawarnya. Di sini kita dapat lihat pada akhirnya cita-cita Laiman ini berjaya direalisasikan sehingga mendapat tawaran daripada Jabatan Pertanian. Ketika itu, Laiman teringat akan Sonia, gadis yang akrab dengannya semasa dia berada di Sarawak dulu. Itu sahaja perkongsian tentang novel Jalan ke Puncak. Tadi kamu dah dengar sinopsis. Sekarang kita lihat pula bagaimana contoh soalan novel. Contoh soalan novel akan keluar pelbagai bentuk. Kamu sendiri sudah faham cara untuk menjawab soalan novel. Di sini cikgu paparkan cara menjawab novel. Novel yang saya kaji ialah Jalan ke Puncak karya Juri Durabi. Nilai dalam novel ini ialah apa dia? Sebenarnya ini kamu boleh buat dalam bentuk pemerengganan. Perenggan 1 cerita dulu tentang pendahuluan, iaitu novel yang saya kaji ialah apa, karya apa yang soalan mahukan. Kemudian perenggan yang kedua baru kita mulakan dengan isi yang pertama, perenggan yang ketiga ialah isi yang kedua, perenggan yang keempat ialah isi yang ketiga. Bagikan 3 isi beserta contoh. Baik, mari kita lihat tema dalam novel Jalan ke Puncak. Tema dalam novel ini ialah kesungguhan dan kegigihan seorang anak muda berkelulusan universiti yang bercita-cita untuk menjadi usahawan muda. Pada akhirnya, dia berjaya juga. Okey, kemudian kita lihat pula persoalan. Persoalan dalam novel ini ialah kasih sayang. Kasih sayang dalam keluarga. Yang kedua ialah kepentingan pelajaran dalam kehidupan. Yang ketiga ialah pengorbanan untuk keluarga. Yang keempat ialah sikap mengutamakan kerjaya sebelum bercinta. Yang kelima ialah kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ialah kegigihan dalam melaksanakan pekerjaan.
Seterusnya kita lihat pula nilai dalam novel Jalan ke Puncak. Ada 5 cikgu senaraikan di sini berserta contoh. Sekiranya ada soalan peperiksaan ataupun kuis yang keluar tentang nilai, kamu boleh gunakan nilai ini berserta contoh. Cuma bentukkan dia dalam bentuk perenggan. Okey, kalau kat sini kita dapat lihat nilai kasih sayang di mana Nenek Laiman disanggup membelajarkan wang yang banyak untuk memastikan Laiman ini dapat sama belajar meneruskan pembelajarannya di pendidikan tinggi. Kedua ialah ketabahan di mana Laiman ini tabah menghadapi segala dugaan untuk mencapai cita-citanya. Tanggungjawab pula kita dapat lihat bagaimana Sukri yang menyedia pekerjaan Laiman dengan penuh tanggungjawab semasa Laiman menjalani latihan praktikal di syarikat minyak. Ini cikgu tak cerita tentang dalam sinopsis tadi. Kamu kena baca keseluruhan cerita novel itu. Kemudian kita lihat pula baik hati di mana Laiman tidak menunjukkan sikap yang marah apabila kadet dan muali yang dilatihnya itu bertindak untuk meninggalkan projek yang akan dibuatnya. Kemudian keinsafan. Contohnya bapa Laiman iaitu Pak Qasim, dia insaf setelah memahami bahawa pendirian Laiman itu benar-benar bagus kan. Di mana Pak Sahuk juga insaf dan bersetuju untuk tanah paya di sebuah tanahnya digunakan oleh Laiman bagi projek ternakan ikan air tawar. Pengajaran dalam novel ini juga lebih kurang sama juga, cuma kita tambah, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan yang cemerlang. Contohnya, Laiman bekerja keras bagi memastikan projeknya berjaya. Yang kedua, kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Contohnya apa? Laiman menyiapkan kerja yang diarahkan oleh pengurus syarikat minyak dengan penuh tanggungjawab. Yang ketiga, kita hendaklah menerima keputusan orang lain dengan hati terbuka. Contohnya, keputusan kadet dan muali untuk meninggalkan projek diterima oleh Laiman dengan hati terbuka. Dan yang akhir, kita hendaklah bersikap jujur dengan rakan sekerja. Contohnya, Laiman menunjukkan akaun simpanan projeknya kepada Milan. Jadi kita dapat lihat di sini ada banyak lagi sebenarnya pengajaran. Cuma ini cikgu senaraikan beberapa yang kamu boleh ambil tahu. Latar novel Jalan ke Puncak. Latar dalam novel ini ada latar masa, waktu siang, malam dan juga waktu lampau. Latar masyarakat yang kuat bekerja, masyarakat yang miskin, tegas pendirian, mampu berubah, kuat cemburu dan masyarakat yang taat akan perintah agama. Latar tempat juga ada beberapa tempat yang kalian boleh lihat di sini. Seterusnya, teknik plot. Okey, teknik plot dekat sini cikgu senaraikan ada 4. Teknik pemberian, teknik dialog, teknik suspense dan juga teknik kejutan. Teknik pemberian contohnya apa? Pengarang memerihalkan hubungan Laiman dengan Sukri yang sudah terjalin erat walaupun baru 2 bulan lebih mereka berkawan. Boleh tengok dalam novel ada. Kemudian teknik dialog, contohnya Laiman berbual dengan Milan tentang cadangan Laiman yang mahu mengusahakan projek ternakan lebah madu dan ikan air tawar di tanah paya di sebelah tanah Pak Sahuk. Dan juga teknik suspense contohnya pembaca tertanya-tanya siapakah yang membakar wajib minyak. Kemudian teknik kejutan contohnya pembaca terkejut apabila Pak Sahuk menyetujui kehendak Laiman untuk menggunakan tanah paya di sebelah tanahnya yang dengan mudah setelah Pak Qasim memujuknya. Seterusnya kita lihat di sini ialah watak utama. Siapa? Laiman. Laiman ialah watak utama. Dekat sini kamu boleh guna dan tulis dalam jawapan kamu nanti. Kalau ada soalan yang keluar tentang watak utama, kamu boleh cakap Laiman ialah seorang yang bijak. Contohnya apa dia? Laiman seorang yang baik hati. Contohnya apa? Laiman seorang yang berani. Contohnya apa? Boleh guna contoh yang diberikan. Okey? Watak sampingan pula ada banyak. Di sini cikgu senaraikan 2. Watak Milan dan juga Pak Qasim. Kamu masih yang sama juga. Pak Qasim ialah seorang yang prihatin. Seorang yang apa dia? Okey, dan beri contoh. Itu sahaja. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Cikgu harap sebaiknya kamu membaca keseluruhan novel Jalan ke Puncak itu dan cuba fahami video yang cikgu buat ini sekadar untuk kamu ulang kaji kembali untuk mengingat kembali babak-babak dalam novel tersebut. Selamat membaca novel Jalan ke Puncak. Terima kasih.